sekolah minggu. Hooray! Ya Bapa kami di surga, syukur dan terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Terima kasih Bapa kerana Bapa hadir bersama kami di sini. Terima kasih Bapa untuk semua cikgu-cikgu sekolah minggu dan semua kanak-kanak yang hadir bersama. Bapa, kami berdoa agar kanak-kanak akan memahami kisah minggu ini, dan Bapa, kami berdoa berikanlah kepada kami roh hikmat untuk memahami kehendak-Mu melalui pelajaran pada hari ini. Syukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesusku, ramainya pengikut, sebut nama mereka, sebut nama mereka. Petrus, Yohanes, Yakobus, Thomas, Thaddeus, Yudas. Tuhan Yesusku, ramainya pengikut, sebut nama mereka, sebut nama mereka. Andreas, Filipus, Bartholomeus, Matius, Simon, Yakobus. Tuhan Yesusku, ramainya pengikut, sebut nama mereka, sebut nama mereka, sebut nama mereka, sebut nama mereka. Suzy dan Jojo. Shalom Suzy. Shalom, Jojo. Suzy ingat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Suzy ingat Yesus menyembuhkan seorang buta, menyembuhkan seorang lumpuh. Yesus juga membangkitkan Lazarus, dan juga Yesus memberi makan 4.000 orang. Suzy ingat mulut ikan. Ya, mulut ikan ada sekeping duit siling. Baru ingat Yesus berjalan di atas air. Wah, Suzy pandai, boleh ingat semua mujizat Yesus lakukan. Jojo, mujizat apa ya Yesus melakukan? Ya, hari ini Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Jom kita mendengar kisah minggu ini. Kanak-kanak, kita akan menggunakan buku baru ini, yaitu Mukjizat Yesus. Anak-anak semua sudah sedia untuk mendengar kisah minggu ini, yaitu pelajaran 7, Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Diambil dari Markus bab 2 ayat 1 hingga 12. Yesus pergi ke Kapernaum, dan tersebarlah kabar bahawa Yesus ada di sebuah rumah. Banyak orang datang berkumpul di situ, sehingga tidak ada tempat. Bahkan di pintu pun penuh sesak dengan orang. Yesus sedang memberitakan perkabaran daripada Tuhan kepada mereka. Sementara Yesus berkata-kata, datanglah 4 orang
yang mengusung seorang lumpuh. Tetapi kerana terlalu ramai orang, mereka tidak dapat membawa dia kepada Yesus. Oleh itu, mereka membuka bumbung rumah yang terletak tepat di atas tempat Yesus. Kemudian, mereka menurunkan orang lumpuh yang terbaring di atas tikar. Yesus melihat bahawa mereka semua sangat beriman. Oleh itu, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampunkan." Pada masa itu, beberapa orang guru Taurat yang duduk di situ berkata dalam hati, "Alangkah beraninya dia mengufuri Tuhan. Tidak seorang pun boleh mengampunkan dosa kecuali Tuhan." Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui apa yang difikirkan oleh mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berfikir demikian? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampunkan,' atau 'Bangunlah, angkat tikarmu dan berjalan'?" Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat tikarmu dan pulanglah." Di hadapan mereka semua, orang lumpuh itu bangkit, mengangkat tikarnya dan segera keluar. Semua orang di situ tercengang-cengang lalu memuji Tuhan. Kanak-kanak semua sudah sedia untuk menjawab semua soalan. 1. Apakah Yesus buat di sebuah rumah di Kapernaum? 2. Berapa orang membawa seorang lumpuh untuk berjumpa Yesus? 3. Kenapa mereka membuka bumbung rumah itu? 4. Siapakah orang yang tidak puas hati dengan Yesus? 5. Apakah Yesus berkata kepada orang lumpuh itu? Sekarang kanak-kanak sudah sedia untuk menghafal ayat hafalan minggu ini, yaitu Markus bab 2 ayat 11. Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat tikarmu dan pulanglah." Soalan kuis diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 hingga 12. Soalan 1. Di manakah Yesus sedang memberitakan perkabaran daripada Tuhan? Di sebuah rumah? Di sebuah kedai? Jawapan betul. Di sebuah rumah. Soalan kedua. Apakah Yesus sedang memberitakan perkabaran daripada Tuhan, perkabaran daripada manusia? Jawapan betul. Perkabaran daripada Tuhan. Soalan ketiga. Berapa orangkah yang mengusung seorang lumpuh? 5 orang? 4 orang? Jawapan betul. 4 orang.
Soalan keempat, dosa siapakah Yesus mengampunkan? Orang lumpuh, orang buta? Jawaban betul, orang lumpuh. Soalan kelima, siapakah yang menyembuhkan orang lumpuh itu? Guru Taurat? Yesus? Jawaban betul, Yesus. Ya Bapa kami di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Bapa, kami berdoa agar semua kanak-kanak telah pun memahami pelajaran minggu ini. Dan kami sangat bersyukur kepadamu Bapa, kerana Bapa telah menghantar anak-Mu Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa ini ke tangan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.